Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat di mana Allah memberikan kita kehidupan yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Bukan maknanya kita ni ada di alam roh, belum ada lagi, kita belum ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, mewujudkan kita, menandakan bahawasanya dialah yang wujud, bukan kita. Ini yang harus kita fahami dan kita amaliah dalam kehidupan kita, iaitu la ilaha illallah. Tak ada, serahkan semuanya. Adalah cerita-cerita apa yang berlaku sesaat ke depan, apa yang telah berlaku terlepas, adalah semuanya cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Berkuasa untuk menentukan qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Sempurna. Kita sebagai hamba-Nya mengikuti apa saja yang telah Allah taala skripkan untuk kita jalani kehidupan kita. Inilah dinamakan iman, ataupun ini dinamakan kemanisan iman. Kalau sekiranya kita menyangka bahawa kehidupan ini adalah kehendak-kehendak ataupun cerita-cerita, kisah-kisah hidup kita, maka kita tersalah, kita tersesat. Bahawasanya apa saja pun cerita-cerita, kisah-kisah, skrip-skrip yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna, yang Maha Pengatur, yang menyusun, yang mentadbir dengan keagungan dan kebesarannya, yang tidak ada rasa kekurangan langsung. Jadi Allah lah segala-gala yang menguruskan, yang berada di langit maupun yang di bumi, seisi-isinya di bawah pengurusan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kursiyuhus samawati wal ardh, memberikan kursi-kursinya, kerajaan pentadbirannya kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, kepada semua makhluk-makhluknya, menunjukkan bahawa Allah lah yang berkuasa memberikan kuasa kursi itu, kerajaan itu kepada semua makhluk-makhluknya yang dikehendaki. Bukanlah makhluk-makhluk itu ada kuasa, tetapi dia memiliki kuasa pentadbiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berada di daerah ini, maka kita telah keluar keakuan diri kita, dan kita akan menyaksikan keesaan, kebesaran, keagungan Allah, dan kita akan diperlihatkan satu demi satu. Kita akan melihat semuanya kekuasaan kebesaran Allah, dan kita akan nampak bermacam-macam kebesaran dan kekuasaan Allah di setiap saat dan detik yang berlaku dalam kehidupan ke depan kita, ataupun yang sejak awal-awal Allah menciptakan. Semuanya kita nampak kebesaran dan keagungan Allah, baik yang di langit maupun di bumi, sekalian alam ini. Kita nampak semuanya kekuasaan kebesaran Allah. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala, Maha Sempurna. Dia mentadbir di sekian alam ini tanpa dia memerlukan sesiapa pun makhluknya untuk sama-sama dia mentadbir sekalian alam ini. Jadi sekian alam ini hanya keesaan dirinya, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, yang mengontrol, yang menyusun segala al-ehwal daripada dulu, daripada awal hingga akhir, dan zahir kita juga, batin kita, semuanya disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat duduk di situ, dan semestinya harus kita duduk di situ, maka kita berada di dalam ketenangan, kita berada dalam keamanan Allah, kita akan berada dalam ketenteraman. Di sinilah tempat yang paling bahagia, di sinilah tempat yang paling tenang, di sinilah tempat untuk kita duduk terus menerus
khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka tetap kekal berada di situ dan tak mau berganjak lagi, iaitu terus mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Lebih nikmat daripada surga seisi-isinya, lebih nikmat daripada segala-gala nikmat, iaitu lebur dalam keesaan kebaqaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia diwafatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menyiapkan kenikmatan-kenikmatan surgawi kepada Nabi Muhammad SAW apabila dia berada di alam barzah. Nanti apabila dimasukkan kembali rohnya nanti ke jasadnya, nanti bila Nabi Muhammad SAW kekasihku nanti, bila bangun dia melihat keindahan, kenikmatan yang aku telah berikan kepadanya, maka dia akan tenang. Maka Rasulullah SAW dimasukkan roh oleh Allah kembali di sisi Allah, maka Rasulullah berada dalam keadaan penuh kenikmatan di sekelilingnya, lebih besar nikmatnya daripada apa yang dihias di surga untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW apabila dimasukkan kembali rohnya ke jasadnya, maka Nabi Muhammad SAW tidak selesa. Nabi Muhammad SAW seperti orang yang mencari banyak kekurangan, padahal di sekelilingnya cukup lengkap dihias oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan demi kenikmatan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah memandang, seolah-olah masih ada yang tidak cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui menyuruh kepada malaikat untuk menyatakan kepada Nabi apa lagi yang tidak cukup. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditanyai oleh malaikat apa yang tidak cukup. Maka Nabi Muhammad SAW terdiam dan menundukkan kepalanya sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan umatku? Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka Allah menjawab, katakan umatmu Muhammad, aku jamin akan terselamat. Maka Rasulullah SAW terus sujud mendengar kalam Allah mengatakan bahawa umatnya akan selamat. Dia sujud syukur dan sentiasa menangis mengenangkan umatnya. Itulah sifat akhlak budi pekerti Rasulullah SAW, yang mana dia menyayangi kita sebelum kita terzahir lagi, dan dia memikirkan kita untuk kita selamat, iaitu berada di dalam keadaan mengesakan Allah. Dia mahu umat dia sentiasa mengesakan Allah, kenal diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Hingga kan Nabi Muhammad SAW, hingga daripada dia diwafatkan, dimasukkan roh kembali dan dijamin umat dia akan selamat, dia sujud menangis menitik air mata menyebut ummati, ummati, ummati. Sampai sekarang Rasulullah SAW sujud. Makna tak ada rehat Rasulullah SAW. Walaupun wafat, dimasukkan roh kembali di alam barzah, masih lagi berkeadaan memikirkan kita. Sentiasa bermohon kepada Allah memberikan nur supaya kita kenal diri, kenal Allah Subhanahu wa taala. Bila dah dapat kita kenal diri, kenal Allah, Rasulullah lega. Sebab kita dah kenal diri, kenal Allah, maka binasa hilang keakuan diri. Rasulullah cari lagi, siapa lagi umat yang belum kenal diri, kenal Allah. Kerana barang siapa yang dah kenal diri, kenal Allah, kata Rasulullah, maka dia telah mendapat syafaatku. Jadi kita ni kenal diri, kenal Allah lantaran syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, siapa-siapa pendengar-pendengar YouTube yang ada, yang hadir maupun tidak hadir, maka kita ini beruntung. Sebab bukan semua dapat mengenal diri, mengenal Allah. Bukan semua umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dapat mengenal diri, mengenal Allah. Sebab Nabi SAW sendiri pun takkan begitu. Allah sendiri pun diciptakan kita untuk dia dikenali. Jadi kita bila tidak kenal kepada Allah, masalah lah. Jadi bila Rasulullah SAW dia tahu apa sebab dia utus
maka dia tidak lain mahukan kita ini mengenal diri, mengenal Allah, supaya kita sentiasa berada di dalam keadaan hilang keakuan diri. Barulah kita ni dijamin oleh Allah selamat. Jadi tak lain bila kita mendapat ilmu mengenal diri, mengenal Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang main peranan untuk menyuluh kepada kita untuk kita kenal diri, kepada kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sebenarnya hampirnya bulan Maulud, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tak berapa hari lagi. Kita sama-samalah menghayati, menghayati bagaimana untuk kita supaya lebur, tenggelam, menjadikan diri kita seperti Nur Muhammad SAW, menjadikan diri kita hilang keakuan diri, maka jadilah kita Muhammad sifatullah. Tak lain sifatullah itu adalah zat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Tak lain ia telah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya kita. Banyak orang yang mengaji tinggi-tinggi, minta maaf saya cakap, belum tentu lagi dapat mempelajari ataupun dapat ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Sebaliknya mereka masih menafikan lagi ilmu ini ada ke tidak ada, masih lagi banyak orang yang cerdik, pandai, yang tinggi, yang profesor, yang macam-macam, masih lagi dia bila dalam bab ibadat kepada Allah ni, ibadah kepada Allah, mereka masih lagi menginginkan sangat itu upah ganjaran. Sedangkan bukan Rasulullah SAW, bukan Allah Ta'ala mungkin janji tetap ada ganjaran tu, tapi bukan itu hala tuju sebenar. Allah mempersiapkan surga dan neraka itu tadi bukan untuk tu tujuan dia. Tapi kalau kita bersandar kepada itu dulu, bukan tak ada, ada. Tapi kalau kita bersandar kepada itu dulu, maka kita telah bersandar kepada makhluk. Maka kita telah mensekutukan Allah dalam keadaan kita tidak sedar. Lebih bahaya lagi. Kalau kita mensekutukan Allah, kita sedar, okeylah, kita akan berubah pindah. Ini tidak, tetap. Kita ceritakan Allah Ta'ala, dia tak rasa best dengan Allah. Dia lebih rasa best dengan syurga. Ataupun dia dengan Allah, dia lupa, dia tak takut. Dia lebih takut neraka daripada takut lupa pada Allah. Padahal lupa pada Allah tu lebih azab lagi daripada azab neraka. Jadi sampai bila dia duduk di situ? Kadang-kadang dia tak sedar. Itu jadi kita ni beruntung, kita dapat hala tujuan sebenar. Ihdinas siratal mustaqim. Kita dapat betul-betul. Ini yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang dipakai, diamaliahkan oleh Nabi Muhammad SAW. 124,000 Nabi, wali-wali Allah, orang arif billah, inilah amalan dia, iaitu sentiasa mengesakan Allah, hilangkan keakuan diri. Maka kita akan nampak nanti berbagai-bagai amalan-amalan baik yang dilakukan, yang tidak mampu kita nak tandingi amalan-amalan baiknya. Sebab bila kenal diri, kenal Allah. Apakah amalan yang paling tingginya? Adalah ikhlas. Sebab kalau orang tak fana, tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tak fana, tak ikhlas. Kerana dia akan mengingat-ingat, aku yang solat tahajud 20 tahun, aku yang bersedekah banyak ni sekian yang 20 tahun, aku yang bagi makan anak yatim. Dia ingat tu perbuatan dia lagi. Tapi kalau dia belajar kenal diri, kenal Allah, dia semalam tadi dia buat baik pun dia tak rasa dia rasa itu hak Allah Ta'ala, itu ruang Allah Ta'ala, itu kudrat Allah Ta'ala, itu kehendak Allah Ta'ala yang bagi aku rasa untuk sedekah. Semua diserahkan pada Allah. Tak ada yang ada pada diri ni, ada apa dah? Allah saja, bukannya keakuan dirinya. Itulah amalan soleh. Itulah orang betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah sebenar-benar. Tanpa kita mengenal diri, mengenal Allah, mana mampu kita nak beramal begitu. Kita pasti akan berbuat sesuatu. Nanti ni ganjaran, kita masih lagi. Bukan saya cakap itu tak ada, itu memang betul ada dalam hadis, dalam Quran. Tapi bukan itu Allah Ta'ala dan Rasul. Allahumma inna nasaluka ridho dulu ke jannah dulu? Ridho dulu. Jadi tak ada jannah dulu. Ada ke jannah dulu? Allah Subhanahu Ta'ala pun bagi innal lazina amanu dulu. Sesungguhnya orang-orang beriman, yakin, kenal diri, kenal aku dulu. Hingga lebur dia wa amilus soleh, baru dia lakukan amal soleh. Dia tak mengaku dia melakukan. Itu semua kudrat dan kehendak Allah. Kanat lahum jannah, baru ketiga tu jannah. Sebab dia tahu bila kita beriman, manisnya tu iman, yakin kita tak ada, yang ada hanya Allah. Manisnya itu tadi. Bila kita beramal, kita tak rasa kita dia.
Jadi orang-orang yang maknanya yang tak dapat jalan mengenal diri, mengenal Allah tu rugi. Sebab dia menyangka dia akan buat sesuatu tu, dia akan dapat targetnya, ala tujuannya adalah syurga. Benar Rabbiyah tu Adawiyah, wali Allah perempuan katakan, ya Allah, dia berdoa. Kalau kita tak faham, kita kata dia ni takabur. Bukan. Dia nak ikhlas kepada Allah, bukan takabur. Dia orang yang kenal diri, kenal Allah. Bukanlah dia kata syurga tu tak betul, neraka tu tak ada. Tetapi dia bagi tahu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya aku beramal semata-mata nakkan syurga, jauhkan syurga tu daripada aku, jangan kau beri. Ya Allah, sekiranya aku beramal kerana takut azab neraka-Mu, campakkan aku ke dalam azab neraka-Mu. Ya Allah, jadikan aku betul-betul cinta beramal mata-mata ikhlas padamu demi wajah-Mu, ya Allah. Subhanallah. Itu yang kita nak. Ini kita macam mana nanti? Ini belum lagi kita menghadapi sakaratul maut. Dalam keadaan kita sakit pun kita dah ingat dah, aku dah amal baik, ya Allah, baikkan. So, kita ingat amal baik kita supaya gigi kita sakit. Kita amal baik, kita ingat ayat-ayat yang kita baca selalu, so kita bersandar pada ayat, kita tak sedar. Bukan saya cakap tak boleh, tapi kita tak sedar. Kita kena ala tuju Allah, ya Allah, gigi aku sakit, ya Allah. Ini tadi, ya Allah, kalau Engkau tak bagi sakit, aku tak dapat hargai nikmatnya, ya Allah. Ni Engkau bagi sakit, ya Allah. Buat main dulu, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang bagi sakit, nikmat ni sakit, ya Allah. Nanti Allah Ta'ala kata cari ni, nak baik, baru kita pergi. Begitulah kehidupan kita dengan Allah. Kalau gini kita tak amal, nanti sakaratul maut, sakit seluruh badan, lagi kita tak boleh buat. Waktu kita sakaratul maut, datang nanti amalan-amalan baik kita di hadapan kita. Kita nak bersandar dengan amalan tu. Dia uji kita. Dia uji, engkau dah buat baik, kau tolong orang ni, engkau punya. Ya Allah. Kita nak bawa tu di hadapan Allah. Pasal kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita kata, amalan baik aku akan tolong aku lah nanti. Ya Allah, jangan situ dulu. Bukan saya cakap tak boleh. Sandaran pertama kita mesti Allah. Jangan lari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ubah tajuk lah. Engkau, ya Allah, aku mengabdikan, mengesakan Engkau. Dengan Engkau, ya Allah. Dan pertolongan tak lain dari dengan Engkau. Kecil ke besar apa, pertolongan Engkau, ya Allah. Bukan ni amalan aku, Bukan saya tak bagi buat amalan pula. Nanti kata si Haji kata jangan buat amalan pula. Bukan, maksud saya kita kena bersandar betul-betul dengan Allah hingga hilang keakuan diri, baru dapat kemanisan. Baru dapat kita berkehidupan dengan Allah. Kalau tidak, kita berkehidupan dengan ganjaran kita tak sedar. Kalau aku buat ni, selamat aku daripada neraka. Aku buat ni, ganjaran aku ni. Jadi kita selalu bersandar. Allah tu kat mana waktu kita ingat tu? Waktu detik kita ingat sekarang tu, kita sandar pada tu. Allah tu kat mana? Boleh ada dua ke? Tak boleh. Mesti satu. Rasa kita mesti Allah. Bukan rasa kita syurga dulu. Ya Allah, Engkau dulu, ya Allah. Bila makan durian tu, jangan cari rasa durian tu. Cari. Iaitu Engkau, ya Allah, yang menjadikan rasa tu sedap. Engkau tu lebih duduk di situ, cari di situ. Bukan cari rasa durian. Memang durian, memang rasa durian. Tapi kita jangan tertipu. Kita mesti rasakan setiap detik saat nafas turun dan naik, kita rasakan dia naikkan, dia turunkan. Amalia kan, ini ahsanul amalah. Ini yang Allah nak tengok. Jangan kita ubah lagi tajuk. Ini yang sedap, ini yang manis. Ini tiada pahit, kata Rasulullah. Betul kita mengesakan Allah. Seperti mana Allah mengesakan dirinya cukup sempurna. Jangan tertipu. Syekh Abdul Qadir Jalani bagi tahu, banyak orang yang dia kata tu berilmu ni mati, dia kata. Sebab apa mati? Sebab dia tak amalkan. Banyak yang orang beramal banyak tertidur. Sebab apa? Dia tidak ikhlas. Itu tadi. Yang betul-betul ikhlas dia orang yang betul-betul hidup, iaitu orang yang betul-betul fana. Merasa tidak ada keakuan diri, betul-betul Allah yang melakukan dia, bukan dirinya. Itu orang yang hidup, orang yang selamat. Jadi amal dia kan, kalau kita tak mulakan daripada sekarang, nanti bila datang sakaratul maut, sekeliling badan kita sakit, kita boleh hadapi tak? Dalam keadaan kita sehat pun kita dah salah pasang
Maqam kita tu tadi maqam, masih lagi maqam anak-anak. Amjad, basuh kereta Walid, RM5 Abah Walid bagi. Tak? Oh, cuci. Dah habis cuci. Walid, mana RM5? Minta upah. Kan? Bagi. Nanti dah apa minta Walid RM10 lah, RM5 tak cukup. Mula dah. Dah syurga ni nak syurga tu lah. Jadi kita hidup kita dah diajar begitu, habis kita. Rosaklah. Padahal Allah ajar kata la ilaha illallah. Ikhlas mukhlisin, betul-betul semata-mata. Kita pasal apa kita boleh buat ni, kudrat siapa? Yang kita minta upah ni siapa? Kita gunakan kudrat Allah, kita minta upah pada Allah. Tak, kita jadilah hamba yang bersyukur. Seperti Rasulullah SAW tunjukkan. Solatnya tengah malam tak berhenti-berhenti solatnya. Sampai isterinya tegur. Kenapa solat teruk-teruk sangat macam ni? Tu tadi. Padahal dah maksum, dah tak ada dosa, dah diampun, tempat dia memang di sisi Allah. Ya, tenang. Tapi masih lagi Rasulullah SAW tengah malam tak berhenti solat. Sampai isteri dia pun tanya, kenapa ni Rasulullah, sisi suami aku teruk sangat, rajin sangat. Apa Rasulullah jawab? Tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Kita ni nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur tu maknanya dia dah kenal diri, kenal Allah. Orang yang bersyukur ni dia rasa cukup. Orang yang minta ni, aku solat ni ya Allah, balas apa? Malam ni malam Ramadan malam ke 27 ya Allah, Lailatul Qadar. Allah tak nampak Lailatul Qadar dia nampak. Dia cari-cari pokok tombang ke, pokok sujud ke, pokok terbang. Dia cari-cari, bagi dia tu kepuasan. La haula wala quwata illa wa na'udzubillah. Kita minta pada Allah. Jangan. Kita nak betul-betul ilahi anta maksudi wa ridaka. Mahabbataka wa bimaghfirah. Tujuan anak panah kita, mata hati penglihatan kita, tujuan kita tak lain tenggelam dalam apa pun kita bergerak Allah, bernapas Allah, melihat Allah, mendengar Allah. Apa pun dalam keadaan kita, apa pun kita tafakaru, kita letakkan dia. Bukan kita yang boleh bergerak, bukan kita yang boleh melihat, bukan kita yang boleh berkata-kata. Dan kita lihat sesuatu tu, apa pun semua kita nampak, semua minallah, daripada Allah. Kita nampak semua. Hingga tak nampak lagi yang ada, yang terzahir. Malahan kita nampak apa yang berada di sebalik zahir tu. Allah lah nak menyatakan di sebalik apa yang dizahirkan. Kita nampak itu. Kita melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada penglihatan kita. Kalau kita masih lagi melihat dengan hawa nafsu, kita akan nampak speaker lah. Kita nampak kipas, nampak amjad. Nampak apa sesuatu pun kita akan buta. Kita akan nampak sebab kita melihat dengan penglihatan kita. Cuba kita melihat dengan penglihatan Allah, kita akan nampak semua ni hak Allah Subhanahu Wa Taala, tak nampak yang lain dah. Sayyidina Abu Bakar pun berkata, tidak aku pandang sesuatu melainkan Allah dahulu. Bukan benda sesuatu tu Allah, tapi dia nampak sesuatu tu semuanya daripada Allah. Jadi dia nampak semuanya daripada Allah. Bulan, bintang bergerak, apa semua dia nampak, semua malaikat ke, iblis ke, dia nampak Allah semua dah. Bukan dia tu berani, dia dah nampak semua tu. Tak ada kuasa, yang ada kuasa ada Allah. Tu. Amjad, ada kenal hantu tak? Hantu kenal? Kenal tak hantu? Tak kenal? Habis tengok cerita hantu. Apa sebab hantu tu? Sebab kita ni ada keakuan diri. Hantu lah tu. Kita ada keakuan diri, hantu lah tu. hang tu lah. Hang tu. Tak boleh ada hang tu. Kena dia esakan Allah SWT. Jangan ada rasa wujud keakuan diri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat kita ucapkan syukur kita kepada Allah sebab Allah memberikan pengetahuan tentang diri Allah, keesaan diri Allah kepada kita, hingga kita tak mahu lagi ada wujud keakuan diri.
Kita benci rasa keakuan dia. Ya Allah, nikmatnya. Mana Allah telah menolong kita, Allah telah mengangkat kita, menjadikan kita makhluknya yang dikata ahsan wa amalah. Inilah hamba-hambaku yang benar-benar melakukan ahsan wa amalah. Hilang keakuan dirinya. Jadi diceritakan bila kita tenggelam, ya Allah, manis. Hingga kan pernah dulu saya ceritakan, orang ni 40 tahun beribadah. Mulai dia tengah malam, dia 40 tahun ibadah dia, sampaikan Allah lihatkan ibadah dia kepada malaikat. Jadi malaikat jadi kagum, 40 tahun ibadah dia kepada Allah. Dia manusia, ada nafsu, tapi dia boleh istiqamah 40 tahun ibadah tiap-tiap malam. Kemudian Allah perlihatkan kepada malaikat tu, tempat dia tu bukan Allah lihatkan tadi di syurga, azab. Peliklah malaikat, macam mana dia ahli ibadah 40 tahun, tempat dia Allah tunjukkan dia dalam azab neraka. Jadi dia pun Allah Ta'ala suruh turun nak beritahu. Allah yang maha bijaksana tahu dah, saja nak buat cerita. Malaikat turun, malaikat mentu, dia tinggal ambil wuduk, malaikat datang. Dia kata, apa kau tengok-tengok ibadah, tempat kau dalam azab neraka Allah Ta'ala tunjukkan. Orang yang beribadah tu muka dia tetap sama juga, tak rasa macam aku dah 40 tahun ibadah, takkanlah tempat aku dalam neraka. Tapi orang tua tu yang ibadah 40 tahun tu tetap muka dia macam biasa juga. Malahan dia beribadah lagi khusyuk dengan Allah, lagi asyik. Jadi kagum lagi malaikat, ibaratnya naik jumpa Allah Ta'ala lah. Bukan Allah tu ada kat atas, ibaratnya jumpa Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba kau ni pelik lah. Dan dikatakan mana tempat dia di dalam azab neraka, dia lagi khusyuk dengan kau, lagi dia ibadah dengan kau. Sebenarnya tempat dia di sini. Allah tunjukkan rupanya dalam nikmat syurga. Bertukar pula tema. Ya. Malaikat pun turun balik, dia kata. Orang tu tengah ambil wuduk, malaikat pun cakap, tempat kau sebenarnya di syurga lah, berbahagialah kau beribadah, dapat syurga. Orang tu ni lagi macam biasa juga. Muka dia tak ada terkejut, syurga, aku dapat syurga. Tak. Dia tetap juga tenang dan lebih asyik lagi kepada Allah beribadah. Malaikat pun kagum lagi, tanya pada Allah, ya Allah, orang tua ni dibagi syurga pun dia tetap gitu jugalah. Kagum malaikat kan. Sebenarnya itulah kekasihku di muka bumi. Sayangilah dia seperti mana aku sayang kepada dia. Subhanallah. Kita nak begitu mentaliti kita. Kita berakidah kita gitu. Ahli sunnah wal jamaah, akidah kita adalah beribadah demi cinta kasih sayang kepada Allah, demi wajah Allah. Bukan ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi. Allahnya tu dah cukup besar daripada apa sekali Allah nak bagi. Kita tahu dah, kalau Allah nak bagi tu besar dah. Tapi yang lebih besar Allah nak akunya kau dapat, iaitu tenggelam kembali kepada aku lebur. Di situ manis tak tercakap, tak terucap. Bahagia, tenang, ya Allah, saya tak tahu nak cakap. Sampai Nabi Muhammad kan diwafatkan, masuk dalam liang lahat, dimasukkan oleh roh, dihidang dengan sedikit nikmat, pun tak hirau dia. Sebab dia dah dapat Allah. Dan dia risau apa? Umatku. Jadi kita, kedudukan kita, alhamdulillah Allah bagi anugerah kita kenal Allah dari sisi Allah, hingga kita tak jahil pada Allah. Kita hanya nakkan Allah. Sedangkan banyak orang lain yang kita lihat, ya Allah, tak dapat ni. Kita dapat, ya Allah, alhamdulillah pada akhir zaman ni. Sedikit Allah Ta'ala kata, tapi sedikit ni Allah jadikan kita, alhamdulillah, bersyukur kita. Maka tanda syukur kita seperti Rasulullah, fikirkan orang lain. Kesiankan orang lain. Kita dah dapat, dah cukup dah. Ya. Kita jangan lagi fikirkan kita dah dapat dah, Allah bagi kita dianya sendiri dah. Maknanya kita ni dapat Allah tu lebih besar daripada sekalian alam ni. Jika dunia pun dah besar, tapi kita dapat Allah sebab pemilik. Ya Allah,
Kesian tu orang-orang tengok. Tak ada dia cerita ganjaran. Dia kesian dia. Allah tu dia tak nampak kat dunia ni. Dia tak merasakan kemanisan dengan Allah. Bila sebut syurga, dia rasa nikmat, bahagia dia. Dia rasa punya tertipunya tadi. Bukanlah Allah nak menipu. Allah nak menzahirkan syurga supaya kau sedar siapa pencipta syurga. Kalau syurga tu nikmat 1%, akunya 100% yang patutnya engkau. Itu tujuan Allah jadi ciptakan syurga. Dan neraka gitu juga diciptakan supaya tahu azabnya tadi. Bukan itu azabnya tadi neraka. Engkau lupa pada Allah, engkau ada keakuan diri, itu azab, lebih azab daripada neraka. Itu yang nak dibagi tahu Allah. Rasulullah, Nabi-Nabi, wali-wali Allah, arif billah, semua dah tahu. Cuma kita tertipu. Dengan ilmu-ilmu sekarang ni kita tertipu. Kita tak mengambil yang mustahak dulu. Yang di sisi Allah tu harus kita kenal dulu. Ingin aku dikenali. Allah bagi tahu. Ingin aku dikenali. Hari-hari setiap masa ingin aku dikenali. Bila kita dah kenal dia, maka binasa tak adalah keakuan diri lagi dah. Semua kita mengikuti arahan-arahan. Napas kita naik turun, semuanya arahan, semuanya kehendak Allah. Kita tak ada memiliki apa-apa. Di situlah dimaksudkan kembali. Di situ yang dinamakan wusul ataupun sampai ke rahmatullah, kembali ke rahmatullah. Jadi sama-samalah kita insya-Allah. Ya, tak ada lain lah kerja kita yang lebih baik lagi tak ada. Kita dah dipahamkan Allah, anugerahkan oleh Allah, kenal diri, kenal Allah, hingga kita tidak jahil dengan Allah, kita tahu oleh tuju sebenar, maka kita nak ngajak seberapa ramai. Nak ngajak tak lain bukan untuk kepentingan kita. Ngajak tu tadi supaya orang lain bahagia mendapatkan berkehidupan dengan Allah. Kita bahagia. Allah pun bahagia, Rasulullah bahagia, orang wali Allah pun bahagia. Kalau kita betul kembali kepada Allah, kenal diri, kenal Allah Subhanahu. Tak ada yang lebih best lagi. Tak ada yang lebih nikmat lagi melainkan nikmat kita dengan Allah. Itu yang dikehendaki oleh Allah, Rasulullah SAW, wali-wali Allah dan arif billah. Kita sama-sama insya-Allah. Cukupkan dulu. Kita minta kepada saudara-saudara, teman-teman kita untuk menukarkan tukar pengalaman kita ceritakan kepada pendengar-pendengar YouTube kita bahagianya berkehidupan dengan Allah. Kita berkongsi bagaimana nikmatnya berkehidupan dengan Allah. Tak dapat nak diucapkan, tapi kita berkongsi jugalah. Walau macam mana pun tak dapat diucapkan, sekurangnya kita ceritakan macam mana kehidupannya bila kita dah dapat kenal diri, kenal Allah. Allah leburkan kita tak ada rasa keakuan diri. Bagaimana nikmatnya. Jadi kita minta teman-teman kita yang biasa hadir dalam majlis kita ni, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Auza'i, Al-Masri, Pak Alang, Syekh Latif, minta kita sama-sama kongsi insya-Allah pada pengaruh video supaya bertambah lagi keasyikan rasa kita, gairah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya Hayyu ya Qayyum bika nasta'in. Ada seorang penceramah, guru arif billah. Beliau berkata, pendeknya cintaan kepada Allah itu lebih sedap lagi daripada nikmat yang paling nikmat atas muka bumi ini. Sedapnya
bersama dengan sedapnya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun billah, lillah, ma'allah, fillah. Itulah nikmat yang paling agung di atas muka bumi ini. Antara buah tanda-tanda melihat, antara tanda-tanda orang yang sedang menikmati kelazatan ini ialah dia pandang semuanya adalah merupakan kebaikan-kebaikan dari Allah. Yang jahat atas muka bumi ini, kalau ada diri dia sendiri, kalau lain semua baik, semuanya bagus. Sehingga penciptaan iblis pun dia kata bagus. Malah dia berkata iblis tu salah dia satu je, iaitu dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah murka. Apabila dah Allah murka, dia minta izin dengan Allah untuk sesatkan anak Adam, dan Allah telah memberikan izin. Maknanya iblis menyesatkan anak Adam ni sudah diberikan izin. Bila Allah izin, dia tu berdosa tak? Bila dia dah diberi izin, sesuatu itu, makhluk itu sudah diberikan izin, maka dia tidak dikira sebagai melakukan kesilapan, sebab dia dah diberikan izin. Dia minta izin. Di situ keyword dia tu. Kita pula sebagai manusia, salah kita banyak, macam-macam salah, macam-macam kesalahan kita, macam-macam salah kita. Habib, macam-macam salah. Orang tengah buat majlis lalu depan, mana boleh macam tu? Itu satu kesalahan, dah dosa lagi. Tengah buat majlis lalu belakang guru tengah mengajar, tak ada adab tu, salah lagi. Lepas tu macam-macam lah kesalahan-kesalahan manusiawi ni. Habis suruh baca doa dulu baru makan, dia makan dulu, salah lagi. Tak taat kepada ibu dan ayah, dosa tak? Dosa tak? Berdosa lah, dosa lagi. Banyaklah dosa tu, banyak. Tapi salah iblis satu je, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Jadi siapa lagi jahat? Siapa lagi jahat? Siapa lagi banyak salah? Setan ke manusia? Nampaknya matematiknya manusia lagi banyak salah daripada setan. Berbaris-baris kesalahan manusia, bersenarai-senarai, berlis-lis kesalahan manusia. Mengambil riba, mengambil overtime tanpa ni ke kan. Yang kat sekolah terpetik bunga kat sekolah, salah. Terbawa balik sehelai kertas sekolah, salah lagi. Terklaim benda yang tak ada resit, salah lagi. Macam-macam lah salah tu. Allah SWT. Kesalahan yang paling besar tu lah
yang Ustaz Aziz cakap, keakuan diri tu. Itu pintu bagi segala maksiat. Bila ada keakuan diri, itulah terbukanya pintu maksiat. Bila ada keakuan diri, kita tengok sejarah-sejarah yang lalu, ada keakuan diri dia nak mulalah untuk menyaingi, walaupun khalifah, terasa ada keinginan nak jadi khalifah. Padahal dah ada khalifah dah. Mana boleh ada keinginan jadi khalifah? Haram hukum. Dah ada khalifah. Rasa keinginan nak jadi khalifah tu tak boleh. Dia akan itu, bila rasa keinginan nak jadi khalifah tu, itu adalah sejenis keakuan diri. Lepas tu mula sampailah kepada dalam sejarah dunia peperangan, pertumpahan darah, peperangan, pergaduhan sesama saudara, tumpah darah, perang saudara. Bermulalah ianya daripada keakuan diri, sehinggalah berbalah-balahan dan malah berbunuh-bunuhan. Punca adalah keakuan diri. Yang pertama sekali keakuan diri itu ialah itulah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, keakuan. Apabila melihat sesuatu tu dengan Allah. Jadi jawapan kepada Habil, la yabsut ilayya liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kau ikut nafsu kau, aku tidak akan menurut keakuan diriku. Aku tidak akan mengangkat tanganku mengikut hawa nafsuku untuk membunuh kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung. Aku takut kepada Tuhan yang mengawal seluruh alam ini. Itu dialog antara Qabil dengan Habil. Pembunuhan yang pertama itu adalah kerana keakuan diri. Jadi keakuan diri ini adalah ilmu rasa. Dia bukan ilmu, dia adalah rasa. Sebab itu diulang-ulang dengan harapan kita mendapatlah anugerah. Itu yang sangat istimewa, menghilangkan keakuan diri. Dengan berkat kita mengaji, berkat kita bermusahabah dengan jemaah yang mubarakah ini, mudah-mudahan Allah sudilah melimpahkan kita. Menghilangkan keakuan diri itu satu benda yang sangat urgent, satu benda yang sangat mustahak, terutamanya kita yang hidup pada akhir zaman ini. Takut jadi seperti di luar negara sana, bergaduh sesama sendiri, perang saudara, berebut takhta, berebut wanita, berebut harta. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maaf atas kalau ada kesilapan, keakuan, kesombongan, wala'illah. Allah ampunkan dosa-dosa saya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya juga mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah kurnia hidayah, taufik, tunjuk, inayah, rahmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah kita dapat berada dalam majlis mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis kita nak sama-sama mengeluarkan keakuan diri kita yang memasukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nafikan kita tak ada apa, tapi isbat Allah Subhanahu Wa Taala lah yang Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi dan mengatur segala-galanya. Jadi
Jadi alhamdulillah majlis kita nak usahakan supaya kita sentiasa meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu daripada benda-benda yang lain, daripada makhluk. Allah SWT di hadapan. Allah SWT, kita nampak Allah SWT dahulu. Kita dengar kalam-kalam Allah SWT dahulu. Walaupun kita yang lakukan, kita yang buat itu dan ini, tapi semuanya dengan kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Tok Kenali ada berpesan, insya-Allah Tok Kenali ada pesan. Di dalam kehidupan ini dia kata jangan kelihatan ada keakuan diri. Kita jangan terasa dalam kehidupan ini kita yang buat itu dan ini, kita yang memiliki itu dan ini. Kalau ada yang tu, dia kata akan tergadai segala amalan-amalan kita. Na'udzubillah. Tergadai dalam arti kata, maksud kata kosong amalan kita. Na'udzubillah. Bila ada keakuan diri, bila kita rasa kita yang buat itu, kita buat ini, kita yang memiliki itu dan ini. Jadi alhamdulillah kita sangat-sangat merasa lazat. Macam mana Ustaz kata tadi ni, alhamdulillah apabila kita sentiasa bersama dengan Allah SWT. Lazat, tenang, nikmat yang tidak dapat diceritakan. Macam kita makan doyan musangking lah contohnya. Macam mana sedap, macam mana lazat tu, memang kita letakkan semua daripada Allah. Tapi contoh ataupun tamsilnya, kita nak orang tanya setahu mana sedap, setahu mana lazat, kita nak cerita, kita boleh cerita dekat mana kita ayat dan perkataan kita saja. Tapi orang tu nak tahu lebih lanjut, dia sendiri kena makan, dia sendiri kena rasa doyan tu, baru dia pun juga rasa lazat dan sedap. Jadi kita nak rasa lazat dengan Allah SWT tu, kita nak cerita, kita boleh hanya boleh bayangan saja, ataupun percikan saja, ataupun gambaran saja. Tapi yang sebenarnya di sisi Allah SWT, macam mana Allah kata dalam Quran, wala takunu kallazi nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itu seperti mana orang-orang yang lupa kepada diri mereka sendiri, maka Allah SWT akan lupakan kepada mereka. Maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang fasiqun. Bila kita lupa diri, maka hilanglah, maka kita ada keakuan diri. Jadi bila kita usahakan supaya keluar keakuan diri itu, barulah kita akan ingat Allah SWT, barulah Allah SWT akan ingat kepada kita, insya-Allah. Itu sedikit daripada saya. Subhanallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, rahmat-Nya, inayah-Nya, kasih sayang, dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ni dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini, perkara-perkara yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, keakraban qaribnya dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini dah semakin dilupakan. Jadi beruntung kita, orang-orang yang mendengar, jemaah-jemaah, rakan-rakan YouTube, rakan-rakan jemaah, beruntung kita dipertemukan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sentiasa kita menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ni bukan tak ada, tapi dah semakin lupus. Seperti mana Rasulullah SAW
menaikkan Islam ni, sempurnakan yang dikatakan keesaan ni semua sebenar-benar keesaan dah Rasulullah SAW sempurnakan, tetapi telah di akhir zaman ni telah menjadi jahiliah kembali. Dulu jahiliah telah disempurnakan, tapi sekarang ni telah jadi jahiliah balik. Itu yang Rasulullah bagi tahu dalam hadis. Jadi apabila kita ni, seperti Ustaz kata tadi, seperti apabila kita ni dah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Allah sendiri, jadi kita jadilah yang dikatakan ruhama wa bainahum, kasih sayang. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka yang belum dapat, bukanlah saya cakap ni saya ni kenal, yang lain tak kenal, tapi carilah jalan ni, carilah guru pembimbing rohani. Ada orang cakap engkau seoranglah kenal Allah tu, kan? Lebih kurang gitulah. Bukan masalah macam tu. Itu perkataan orang-orang yang nak berbalah, kan? Itu perkataan orang nak berbalah, kan? Dengar bagi habis, dengar bagi bagi ulang-ulang ke apa ke, dengar betul-betul jadi pendengar yang baik. Sami'na wa ata'na. Kita cakap ni, saya sendiri, Ustaz Aziz dan jemaah-jemaah semua bercakap ni bukan kerana nak ke imbalan, kena ke view ke, ataupun nak ke tunjuk ni ke, tunjuk yang ni ke. Saya tak, bukan. Ataupun nak YouTube bayar kat saya ke sebab view banyak ke, saya pun tak faham, kan? Kalau view banyak berjuta-juta pun YouTube nak bagi saya pun tak nak. Ambil lah, tak apalah, sedekah kat anak yatim pun tak apa, saya tak nak benda tu. Janji saya dapat sampaikan mubasyiran wa nazira, itu je, kan? Jangan anggap kita ni nak view banyak ke. No, saya bukan macam tu. Nak buat konten ke apa, tak ada, bukan. Minta maaf cakap, memang betul itu ikhlas daripada saya, kan? Kalau yang nak orang nak bayar YouTube ni, yang buat konten yang baik-baik, yang banyak view, dia dapat duit. Tapi sekiranya saya dapat duit sebab view banyak ni, yang kenal dia kenal Allah ni, saya pun tak nak. Ambil lah, saya pun tak nak, betul. Saya cakap terus terang ni. Sebab memang kita tak nak ada apa-apa. Tak nak ada apa-apa yang ni. Macam mana yang dikatakan hadis kursi yang ketiga tadi, sekiranya engkau datang kepada aku, dengan aku kepada aku. Tak nak apa-apa, tak nak imbalan, tak nak apa, engkau je Allah. Dia lagi sedap lagi. Saya bukan tolak dunia, saya duduk kat dunia lagi ni, kan? Saya masih duduk kat dunia lagi ni. Tapi kita nak ajakkan sama-sama mentauhidkan Allah. Tak kira lah siapa pun, pemimpin negara ke, siapa ke, kena mentauhidkan Allah. Raja sekalipun kena mentauhidkan Allah. Itu yang sebenar-benarnya. Kita memang nak mengajak sama-sama, bukan nak mubasyiran wa nazir. Ini kabar gembira. Rasulullah SAW seorang yang mulia, dan akhlak yang khuluqil azim, akhlak yang paling tinggi. Jadi dia mengajak sama-sama kita, dia pun sama. Jadi kita ni sama-sama lah. Dalam surah Al-Kahfi kan, sama-sama kita. Jangan cerita lain, cerita yang ni je. InsyaAllah satu hari Allah Ta'ala bagi olahan. Satu hari meningkat dan meningkat. Macam Ustaz kata sebelum ni, kita dah dengar ni, kita bawa terus. Itu je, senang, kan? Ibarat Allah Ta'ala bagi ibarat seseorang tu bagi naiklah basikal ni, naik teruslah, jangan duk sorong lagi, kan? Dah dapat basikal mountain bike, Muhammad ni, kita bawa terus, kan? Jangan sorong, dah pandai bawa terus. Ingat Allah. Allah Ta'ala yang memperjalankan semua, bukan kita, dia semua. Itulah. Itu maksudnya gitulah. Kita bawa lah terus. Saya pun insyaAllah yang pandu kita ni Allah, bukan diri kita sendiri. Sebab itu kudrat Allah, kan? Saya pun tak ingat lagu lagu UKIS tu pun saya tak ingat dah. Dulu saya selalu nyanyi lagu tu dalam talk tu, tapi tak sekarang ni tak ingat dah lagu tu apa. Maknanya dia ceritakan tentang lagu tu, Allah yang pandu kita.
Sampai dia asyik dengan Allah, maknanya dia tahu Allah yang pandu dia. Tak lain, dia asyik pada diri dia. InsyaAllah sama-sama kita ini yang dikatakan kesedapan kita dengan Allah SWT, lazatnya, asyiknya dengan Allah SWT. Apabila kita sebut je, apabila kita sebut asyik je, sebenarnya dialah asyik pada diri dia, seperti mana dia asyik pada dirinya sendiri. Itu yang betul-betul asyik. Yang dikatakan kun zatul mumtala zatul haba itu kataan Allah SWT tu, yang asyik pada diri dia sendiri tu, sampai terzahirnya Nur Muhammad, sampailah terzahir kita nampak ni. Jadi tapi sampai kita dah terzahir ni, jangan kita menganggap kita yang ada. Yang wujud tu hanya Allah. Ni yang nampak yang ada ni, yang ada tu menunjukkan dia tu yang maha ada. Dia yang tu maha wujud. Yang untuk mentajalikan diri. Apa semua yang banyak menyatakan kepada ke arah keesaan dia juga. Sekian daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi, saudara-saudara kita tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Tak lain apa memang yang diucapkan oleh saudara kita tadi, itu nak mengajak kita sama-sama mengesakan Allah, sayangnya. Tak ada orang, kalau orang tu dah mengajak kepada Allah Ta'ala, itu tu orang tu terlampau sayang dengan kita tu. Kalau kita tak faham lagi, tak tahulah. Dia bukan nak ajak kita ni untuk kita bisnes ke, untuk sama-sama dapat untung kat dunia, tak ada. Dia memikirkan yang lebih mustahak daripada keuntungan tu, iaitu kita dapat Allah Ta'ala, dan kita sama-sama berjuang bersama-sama. Ya. Ni perlu ikhlas betul-betul ni. Perlu betul-betul berjuang bersama-sama dengan kita untuk mengajak manusia yang pada akhir zaman ni banyak yang tidur, banyak yang leka, banyak yang lalai. Lalai tu, bahayanya lalai tu. Lalai ni orang tak akan diingat Allahnya. Dia lalai, mana boleh ingat Allah? Orang lalai. Jadi banyak sekarang ni manusia-manusia begitu. Jadi kita ni dipilih oleh Allah. Bukan kita ni hebat, Allah pilih kita. Allah nak tengok, dia bagi kita nikmat di sisi Allah, Allah nak suruh kita sampaikan. Allah bagi Rasulullah special, kemudian Allah bagi tugas, iaitu Rasulullah pesuruh Allah. Kalau kita ni khalifah. Beruntung kita dapat. Memang kita tak mampu. Tapi bila Allah yang dah bagi, Allah tahulah. Dia bagi skrip dia tu. Kalau dia tak bagi skrip kat kita ke lain bagi dia. Skrip lain yang kita pegang. Tapi skrip ni yang dibagi, kita mengesakan dia, tentulah dia menyuruh kita ajakkan. Ajakkan sekali. Itu yang mahal yang kita dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita ni hebat. Bukannya kita ni banyak amalan, banyak bersedekah, banyak menolong orang. Tak. Ni semata-mata anugerah langsung minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasakan betul-betul. Kenikmatan tu di sisi Allah kita rasakan. Nampak macam dia orang kata bersandar pada sesuatu, tak, kita tak nampak sandaran lampu pun. Kita hanya nampak langsung daripada Allah. Sebab apa pun lintasan yang datang, anzala ala abdil kitabah, kita dah mengucapkan puji bagimu. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitabah wa lam yaj'al. Awal-awal lagi dia datang, rasa je kita dah tahulah ni daripada Allah. Kita dah ucapkan alhamdulillah ya Allah yang telah menurunkan untuk kita nak lakukan tu, lakukannya. Semua skrip-skrip daripada dia tu. Alhamdulillah. Kita berkehidupan dengan Allah, bukan berkehidupan dengan Digi, Selcom, Maxis. Tak, Messi bagi mesej, kena pergi sana, kena makan apa, tak ada. Kita berkehidupan dengan Allah sejak di alam ruh. 4000 tahun kita dengan Allah aja.
cinta, asyik Allah, masyuk Allah. Tak mau yang lain. 4,000 tahun roh kita. Tiba masa kita kat sini, kat dunia, kita dah lupa dah. Dari itu kembalilah. Duduk balik di alam seperti mana kita di alam roh. Sentiasa asyik dengan Allah hingga hilang keakuan. Tak ada. Roh tu rahsia Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya pada Muhammad berkenaan roh, kata roh ni urusan amri, urusan Allah. Jadi kita sampai kepada roh, Allah yang uruskan. Tapi kalau kita masih ada keakuan diri, tak sampai kepada roh. Maka tu rohaniah kita kehausan. Tak diberi makan. Apa makanan dia? Adalah keasyikan, keleburan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asyiknya, best sangat makanan roh. Jadi kembalilah nikmat ni. Nikmat ni bukan benda ni paksaan. Sebenarnya ni benda nikmat. Kalau tak nak, tak dapat, rugilah kita. Ya, rugi. Jangan salahkan Allah pula. Dunia ni bukan tempat nak seksa kita. Dunia ni tempat kita rasakan dengan berkehidupan dengan Allah. Tetap juga kita dengan Allah. Para nabi tu lebih teruk diuji lagi, teruk, tak mampu kita ujian dia. Wali Allah pun kita tak mampu, kan? Tapi mengapa mereka boleh tenang, sentiasa rasa tenang dengan Allah? Sebab dia dah tahu jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan. Hilangkan keakuan diri dan nampak apa segala ujian tu adalah cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah. Nak jadikan skrip dia Nabi Ayub sakit seluruh badan, semua tinggalkan. Itu semua mereka dah tahu. Itu semua skrip dia redha. Kita tak mampu, tapi Allah takkan bagi apa yang kita tidak mampu. Allah akan bagi apa yang telah kita mampu. Dia bagi kita 10 kilo boleh angkat, baru dia uji 9 kilo. Punya sayang Allah Ta'ala. Tapi kita suka berbalah. Kita masalah tu suka berbalah. Kufur, menutupi hak Allah Ta'ala. Kita kata hak kita. Itu masalah. Itu pasal disuruh kita mengenal Allah, mengenal diri. Baru kita tahu kita lah punca utama kesalahan tu tadi. Rabbana zalamna, telah menzalimi diriku sendiri, kata Adam. Allah ajarkan kau kena mengaku salah. Sebab apa? Engkau ada keakuan diri. Punca dia. Jadi kita kena tahu punca je bukan iblis, bukan keakuan diri kita. Kita yang membuat hijab kita dengan Allah. Allah tak pernah berhijab kita. Jadi kembalilah kepada Allah Subhanahu Taala dengan mengenal diri, mengenal Allah, supaya hijab kita sentiasa terbuka. Dia tak pernah tutup pun. Semua kita yang tutup dengan keakuan diri. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'fu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.